aljamahullahu yawmal qiyamati bilijamin min narin. Muka surat 66. Barang siapa mengetahui sesuatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka dia dikenakan oleh Allah kekang. Tulis itu tali kekang, lijamin. Lijamin ini adalah tali yang biasa digunakan untuk menambat kuda ataupun binatang ternak. Diletakkan di bahagian muka ataupun kalau lembu dipanggil tali hidung. Barang siapa mengetahui suatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka dia akan dikenakan Allah dengan tali pengekang di hidungnya di akhirat nanti. Bilijam min narin, dengan tali kekang api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini dirawikan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan, hadis hasan. Bersabda Nabi SAW. Jadi hadis yang kita baca yang pertama yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadis yang pertama kita pada pagi ini memberi kefahaman pada kita bahawasanya seorang alim itu dia mesti menyampaikan ilmu. Terutama sekali jika sekiranya ilmu itu wajib merupakan ilmu yang diperlukan oleh masyarakat ataupun oleh individu yang bertanya. Bersabda Nabi SAW, kita sekarang masih berada dalam bab berkenaan dengan fadilatul ta'lim, kelebihan ataupun keutamaan ta'lim, iaitu mengajar. Bersabda Nabi SAW, ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmatin tasma'uha fatatwi 'alayha thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin tu'allimuhu iyaha ta'adilu ibadata sanatin. Sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik hadiah. Ni'mal atiyah. Ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmatin. Sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik hadiah ialah kalimah berhikmah. Kalimah berhikmah. Tasma'uha, engkau dengar, lalu engkau simpan baik-baik. Kemudian engkau bawakan kepada saudara Muslim. Yakni engkau tu'allimuhu, engkau ajari dia perbuatan yang demikian menyamai ibadah setahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Isnad hadis dhaif. Dari Imam Al-Iraqi, isnad hadis adalah dhaif. Sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi subhanahu wa ta'ala wa ma walahu aw mu'alliman aw muta'alliman. Dunia itu terkutuk bersama isinya. Selain daripada berzikir kepada Allah dan apa yang disukai oleh Allah, yakni ibadat-ibadat yang lain lah. Dan kalau kita nak fahami di sini, dalam lafaz hadis disebut zikrullah. Di zikrullah ini
lebih luas daripada berzikir. Kerana salat itu sendiri pun disebut dalam Quran sebagai zikir. Wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk zikir, untuk zikir kepadaku, ini untuk mengingatiku. Jadi sebab itu asalnya wallahu alam, asalnya yang sebaiknya lebih meluaskan kefahaman, kita gantikan selain berzikir pada Allah itu kepada selain mengingati Allah. Mana mengingati Allah itu lebih luas maksud daripada berzikir. Kerana dalam lafaz hadis zikrullah. Zikrullah yakni dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan salat itu sendiri juga sebagai zikir. Dan begitu juga Quran itu di antara nama Al-Quran adalah az-zikr, zikir. Jadi termasuklah selain daripada membaca Al-Quran. Dan majlis ilmu juga dinamakan sebagai majalis zikri, majlis zikir. Dunia itu terkutuk bersama isinya. Lafaz hadis mal'unatun, makna dilaknati. Dunia ini dilaknati. Apa makna laknat? Kalau kita terjemah terjemah terkutuk ini memang terjemahan harfiah lah, terjemahan yang betul. Biasalah begitulah. Bila mana-mana penterjemah, dia terpaksa milih satu bahasa saja untuk mengelakkan panjang terjemahan itu. Tapi ketepatan makna itu memerlukan pada huraian. Jadi dunia itu mal'unatun dilaknat. Jadi apa makna perkataan laknat? Laknat ini lawan rahmah. Ya, perkataan laknat dalam Quran dan hadis lawan pada rahmah. Dilaknat makna dijauhkan daripada rahmat. Dijauhkan daripada rahmat. Dunia itu dilaknat, terkutuk, yakni dijauhkan oleh Allah daripada rahmat, tidak diberi rahmat. Bersama isinya, isi dunia pun jauh daripada rahmat Allah. Melainkan zikrullah, mengingati Allah, itu yang mengundang rahmat. Dan apa yang disukai oleh Allah, atau turut dipanggil mengundang rahmat juga, bebas daripada laknat Allah, ialah menjadi pengajar ataupun pelajar. Jadi kesimpulannya, untuk sentiasa kita ini berada dalam rahmat Allah, sekaligus kita jauh daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dijauhkan daripada rahmatnya, maka kehidupan kita ini hendaklah berada dalam situasi sama ada mengingati Allah ataupun melakukan perkara yang disukai oleh Allah, diredai oleh Allah, ataupun kita berada dalam situasi mengajar ataupun pelajar. Hadis dirawikan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib. Hadis hasan sebagaimana kita sedia maklum, para ulama mengkategorikan hadis pada sahih, hasan, dhaif, dan ada kalanya hadis dhaif itu bila digabungkan jalan-jalan periwayatannya, maka boleh naik kepada hasan li ghairi. Kemudian hadis hasan pula boleh terangkat kepada sahih li ghairi. Makna sahih ada dua, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan pun ada dua, hasan li dzatihi dan juga hasan li ghairihi. Dan dhaif ini ada kategori pula, ada dhaif jiddan di sana. Dan dhaif jiddan ini para ulama menyatakan dia hampir menyamai hadis maudhu' dari segi dilarang untuk diriwayatkan. Kerana dia itu hampir kepada hadis palsu, dhaif jiddan, sangat lemah. Hadis yang sangat lemah. Cuma di sini Imam Tirmidzi rahimahullah dia sebut juga hadis gharib, hasan gharib.
Dikata oleh ulama, makna hadis gharib iaitu alladhi tafarrada atau infarada rawin biriwayatihi, rawin wahidin biriwayatihi. Iaitu hadis yang mana yang seorang perawi saja gharib. Gharib ni maknanya yang kita sebut apa ni? Yang tunggal lah, maknanya dia lawan pada masyhur. Di mana jalan periwayatan dia itu walaupun hasan, tapi dia hanya satu jalur saja. Satu jalur tu, satu rawi saja yang riwayatkan. Karena hadis ini bila dia banyak dalam periwayatan maka lagi kuat. Sebab itu Al-Quran Al-Karim dia kuat kerana dia mutawatir. Mutawatir ini disampaikan oleh jumlah yang sangat ramai. Ya, mana di jalan periwayatannya itu sangat ramai, ya, sehingga dipanggil yastahilu adatan, makna mustahil lah. Ya. Begitu ramai jalan periwayatan itu, mustahil semua sekali berlaku lupa, mustahil semua sekali berbohong, ya, kerana dipanggil ramai yang menyampaikan. Dan lagipun Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat, tidak akan bersatu dalam kesesatan. Kalau berlaku kesilapan, sudah tentu akan ada yang menegur, yang betulkan. Maka bila satu hadis itu hanya diriwayatkan oleh satu jalur saja, maka kemungkinan besar berlaku kesilapan dalam periwayatan itu ada sebab satu saja. Tapi kalau diriwayatkan ramai oleh banyak jalur, mustahil lah. Ya. Kalau 10 jalur, 20 jalur, ataupun 20 sahabat yang menyampaikan, kemudian diterima pula oleh 20 tabi'in, tabi'in, mustahil. Kesemua mereka itu berlaku silap. Ya, jadi sebab itu, begitu cara ulama menilai hadis. Dan di sana banyak istilah hadis mungkar, hadis syaz, dan sebagainya lagi itu merupakan bahasa-bahasa ulama hadis. Seumpama dalam fiqh, istilah-istilah seperti sah, batal, kemudian haram, makruh, itu istilah-istilah dalam fiqh. Itu menggambarkan kepada perbuatan-perbuatan mukallaf. Ada hadis pula dia lebih menggambarkan pada darjat hadis kerana dia masuk dalam perkhabaran dipanggil. Khabar ni, di mana disiplin dalam Islam ni, tuan-tuan sekalian, bila kita dalam Islam ni dia ada dua disiplin. Yang disimpulkan ulama dalam satu kaedah, in kunta naqilan, in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil. Jika kamu mendakwa, kamu mesti bawakan dalil. Ya, sebab itu bila kita mendakwa sesuatu itu daripada agama, mesti kemukakan dalil. Sama ada Quran, hadis, ijma', qiyas dan sebagainya. Dan wa in kunta naqilan fa'alaika bitathabbut. Jika kamu menakal daripada orang lain, fa'alaika bitathabbut, maka kamu wajib memastikan penakalan itu betul benar. Jadi dalam nak memastikan penakalan itu benar, tidak dipanggil, tidak menafik, tidak bersifat pembohongan, ya, ataupun lupa, ya, tidak tersabut, maka itulah para ulama membuat penelitian ataupun mengasaskan ilmu-ilmu mustalah hadis. Ilmu melihat dari si aspek penakalan itu, khabar yang dinakalkan itu diterima daripada siapa. Ya, terutama sekali kalau dah jauh, kita dengan Rasulullah dah terlalu jauh, 1400 tahun. Jadi sebab itu perlu dipanggil, kita sebut itu hadis ini direkodkan oleh siapa. Sebab itu Imam Zainuddin Al-Iraqi dalam kitab asal Imam Al-Ghazali, dia menakalkan apa yang dia terima. Kemudian Imam Zainuddin Al-Iraqi dia menyemak
Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu ada direkodkan oleh muhaddisin, kerana muhaddisin lah ulama yang bergelumang dengan periwayatan ini, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Dan masing-masing ilmu itu ada tokohnya sendiri, ada pakarnya sendiri. Jadi sebab itu mesti dirujuk kepada fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu apabila kamu tidak mengetahui. Jadi disiplin dipegang oleh ulama. Jadi orang berilmu dalam hadis ini siapa? Iaitu muhaddisin. Maka perlu tanya kepada mereka, hadis ini di mana duduknya? Hadis ini apa darjatnya? Jadi begitulah disiplin yang mesti dijaga. Kalau tidak jaga disiplin ini, kalau kita mendakwa dengan bebas apa saja yang kita mendakwa ini agama, itu agama, tapi tidak bawakan dalil, maka itu menyanggahi disiplin. Kerana para ulama dah tegaskan, in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil. Jika kamu mendakwa sesuatu, dan kita sekarang bersembang masalah agama, mendakwa dalam masalah agama, fa'alaika bid-dalil. Wajib kamu mendatangkan dalil. Wa in kunta naqilan fa'alaika bit-tathabbut. Dan jika kamu menakalkan dan memindahkan cerita, khabar, peristiwa dan sebagainya, fa'alaika bitathabbut. Maka hendaklah kamu tathabbut. Tathabbut ni iaitu memastikan kebenaran kisah yang kamu nakalkan itu. Kalau tidak, dia menjadi fitnah, pembohongan dan sebagainya. Dan Nabi SAW menegaskan yang berbohong itu sudah berdosa. Yang lebih-lebih lagi berdosa berbohong terhadapku. Dan sambung lagi, itu kita ulas sikit tentang sekalian tentang hadis. Dan mudah-mudahan bagi tuan-tuan dan puan yang kalau dah biasa mendengarnya, itu peringatan semula. Kalau belum biasa, makna kita menambah thaqafah kita dan maklumat kita berkenaan dengan ilmu hadis. Bersabda Nabi SAW, kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'minu wa yu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin. Sepatah kata kebajikan, mana perkara baik lah. Perkara baik, al-khair, yang didengar oleh seorang mukmin lalu diajarinya dan diamalkannya adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Dia sebab apa? Dalam Islam, kaedah dia ada dua kategori amalan. Yang amalan ini, ada amalan yang dipanggil bersifat qasir ataupun qasirah. Dan ada amalan bersifat muta'adiyah. Muta'adiyah. Muta'addi. Qasirah ni ialah bila kita buat, dia berhenti takat kita saja. Dan muta'adiyah ini bila kita buat, mana dia akan berkongsi dengan orang lain. Kebaikan itu melibatkan orang lain sama. Jadi amalan yang bersifat muta'adiyah itu lebih afdal pada kebiasaannya lah. Ada kelebihannya daripada amalan yang hanya bila kita buat berhenti takat kita saja. Jadi sebab itu 1 jam dia panggil. 1 jam kita beribadah, ya, tidak sama dengan 1 jam kita menuntut ilmu ataupun kita mengajar. Kerana 1 jam ibadah itu untuk kita saja. Adapun 1 jam untuk ilmu, kita mempelajari agama. Mana kita mewarisi, dia panggil. Mana kita itu menjadi, orang panggil, faktor agama itu berterusan. Yang mana kita mempelajari. Kalau sebelum kita belajar, mungkin orang yang mempelajari satu hadis itu mungkin ada 1000 orang. Contoh di daerah kita. Dengan kita belajar jadi 1001. Maknanya melalui proses pembelajaran itu, kesinambungan agama itu. Kita bukan buat untuk kita saja, tapi kita menambah kesinambungan agama. Apatah kalau kita mengajar. Maka di depan kita itu, mungkin ada 10 orang, ada 5 orang, ada 20 orang, ada 30 orang. Jadi ibadah kita tu ibadah muta'adiyah dipanggil. Jadi aghlabiahnya ibadah yang
Sebab tu jihad pun sama juga. Kerana dia muta'adiyah. Dan ibadah yang kita buat itu membabitkan umat, negara, agama dan sebagainya. Jadi sebab itu menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadat. Pada suatu, dan kena faham lagi eloklah makna ibadat di sini, janganlah kita menuntut ilmu kemudian kita tidak beribadat langsung sehingga yang fardu pun kita tidak laksanakan. Ini kita maksudkan itu ialah kalau dibandingkan ibadat sunat dengan untuk ilmu, maka kita meluangkan masa untuk ilmu itu lebih afdal daripada kita melakukan ibadah sunat. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dirawikan, hadis yang kita baca tadi, oleh Ibnu Mubarak dari Zaid bin Aslam, hadis mursal. Hadis mursal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana di sana ada dipanggil ada kekurangan di mursal itu, sebab tu dia masuk dalam kategori hadis dhaif. Kecuali mursal beberapa tabi'in. Tapi aghlabiahnya karena di sana ada kekurangan, iaitu sanad dia terputus. Disebabkan tabi'in ini dia tidak pernah jumpa Rasulullah, tiba-tiba dia menyatakan Rasulullah bersabda. Maka di sana ada lompang di tengah itu. Dia tidak nyatakan sahabat mana yang yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan kepada dia hadis tersebut. Kemungkinannya dia mengambil daripada tabi'in yang lain. Maka perlu disemak pula tabi'in yang seorang tu. Dan jadi itu menyebabkan para ulama mereka tidak boleh nak teris darjat hadis itu. Kerana ada rawi yang hilang dipanggil. Kalau confirm kata rawi yang hilang itu sahabat. Contohnya ada beberapa tabi'in. Memang banyak mereka tu mengaji dengan sahabat. Contoh macam Hasan al-Basri, Ibnu Sirin dan sebagainya. Memang mereka belajar dengan puluhan sahabat-sahabat Nabi. Maka walaupun dia tak nyatakan sahabat mana yang dia ambil, dia direct pada Rasulullah, maka kemungkinan besar itu memang daripada sahabat, sebab dia guru-gurunya itu kebanyakan sahabat. Tapi ada tabi'in di sana yang mana mungkin mereka hanya bertemu dengan seorang dua sahabat saja dan kebanyakan gurunya itu bukan sahabat. Dan ataupun mereka hidup pada zaman sahabat tapi tidak pernah berjumpa dengan sahabat sebagai contohnya. Jadi menyebabkan ulama tidak dapat nak teris orang yang menjadi perantara di antara mereka dengan Rasulullah itu, apakah dia boleh dipercayai, apakah dia siqah dan sebagainya. Maka sebab itu dikategorikan hadis mursal ini sebagai hadis yang dipanggil ketinggalan salah satu daripada kriteria hadis sahih, iaitu ittisal sanad, bersambung sanad. Ala kulli hal, walaupun dhaif, pada jumhur ulama menyatakan bahawa hadis dhaif itu boleh dipakai dalam fadail amal. Dan kita mengaji sekarang ni bukan untuk menyebabkan hukum halal haram dan sebagainya, kita mengaji fadilatul ta'lim, kelebihan ta'lim. Jadi sebab itu, walaupun disebut dengan hadis dhaif, hadis mursal dan sebagainya, maka tidak menjadi satu kesalahan dari sudut disiplin ilmu hadis ini untuk kita mengambil pengajaran daripada hadis itu. Pada suatu hari Rasulullah keluar berjalan-jalan, lalu melihat dua majlis. Yang satu, yakni majlis yang satu darinya, dari dua majlis itu, mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin kepadanya hati. Mana hati ingin kepada Allah Ta'ala. Dalam lafaz bahasa Arabnya, wa yarghabuna ilaihi, mengharap. Tuan tulis sikitlah, mengharap kepadanya, berdoa kepada Allah dan mengharap, dan dengan hati mengharap kepadanya. Wa yarghabuna wa ila rabbika farghab.
wa yarghabuna ilaihi. Wasani, dan yang kedua, yang kelompok yang kedua, ada dua majlis. Satu majlis terdiri daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan yang keduanya adalah mengajarkan manusia, yakni majlis ilmu. Maka bersabda Nabi SAW, adapun mereka itu bermohon kepada Allah, jika dikehendakinya maka dikabulkannya. Jika tidak dikehendakinya, yakni Allah tidak menghendaki untuk mengkabulkan doa mereka, maka ditolaknya doa mereka. Sedangkan yang satu majlis lagi mengajar manusia, dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Jadi kemudian Nabi menoleh ke majlis orang yang mengajar, yakni majlis ilmu, lalu duduk bersama dengan mereka. Wa jalasa ma'ahum. Hadis sebagaimana dalam nota kaki di bawah itu dirawikan oleh Imam Ibn Majah dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi SAW, contohnya aku diutuskan Allah. Tuan-tuan dan puan tulis itu. Misalan diriku. Contoh bagi diriku. Ataupun contoh tentang diriku. Atau misalan perumpamaan aku ini yang diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu. Yakni dengan membawa petunjuk dan ilmu. Dalam teks hadisnya, al-huda wal ilmu. Petunjuk dan ilmu adalah seumpama, jadi aku ini seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah. Ini di antaranya iaitu bumi. Di antara bumi itu ada yang berupa tanah yang menerima air hujan lalu menumbuhkan banyak rumput dan hilalang. Hilalang ni apa? Al-ashba. Fa'ambata al-kalak. Al-kalak ni padang rumput. Wal-ashba al-kathir. Al-ashba al-kathir. Ashba al-kathir, yakni pokok-pokok lah. Pokok-pokok yang rimbun yang banyak. Di antaranya, yang di antara tanah di bumi ni ada yang dapat memendung air itu. Lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Kalau tadi tanah yang grade A tadi ni dia terima air, kemudian dia subur, dia dapat menumbuhkan. Kemudian ada tanah ini dia tak dapat menumbuhkan, tapi dapat menjadi pemendung air. Maknanya dia menjadi telaga, ataupun dia menyimpan air dalam bumi. Bila dikorek oleh manusia menemui air, maka mereka minum. Lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, maka mereka minum, menyiram dan bercucuk tanam dengan mengambil daripada air yang ditakung oleh tanah yang kedua tadi. Dan ada sebahagian tempat yang rata. Di situ. Ada sebahagian tanah yang berupa dipanggil tanah yang rata yang tidak membendung air dan tidak menumpuhkan rumput. Seperti padang pasir ataupun tanah batu dan sebagainya. Hadis ini dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa. Hadis yang kuat lah. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan dan sekalian rajin buat nota sikit. Kalau kita katakanlah maknanya tuan-tuan dan perempuan memegang pandangan bahawasanya hadis sahih itu sudah madai, hadis dhaif tidak perlu lagi, maka tuan-tuan boleh pisahkan. Terus tengok hadis-hadis yang sahih yang dibawa oleh Imam Ghazali ini sudah memang dalam setiap bab itu sekurang-kurangnya dan 1, 2 ataupun 3 hadis. Tuan-tuan macam hadis ini. Ini sudah boleh menjadi pegangan kita. Dan sebelum ni pun kita dah jumpa 2-3 dalam satu bab dalam kitab Fadilatul Ta'lim Jusnari, hadis yang sahih. Jadi sebab itu tidak menjadi alasan
Ada orang dia takut ataupun dia jadi alasan tak boleh baca kitab Ihya Ulumuddin kerana ada hadis dhaif, dia maudhu' dan sebagainya. Kita menjawab bahawasanya bukan semua. Ada di sana hadis-hadis yang sahih. Apatah lagi ada ulama yang telah berkhidmat menjelaskan kepada kita, mengkategorikan hadis yang sahih, dhaif, hadis yang mursal dan sebagainya. Jadi di sini ada hadis yang kuat, hadis yang sentiasa dibaca oleh alim ulama bagi menjelaskan tentang ilmu. Maka ulasan Imam Ghazali, ini penting. Imam Ghazali mengulas pada kita. Contoh pertama disebutkan, contoh pertama yang di tanah. Contoh tanah yang pertama yang disebutkan hadis itu adalah sebagai tamsil, yakni teladan bagi orang yang dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Maknanya dia menerima air, kemudian dia menumbuhkan pokok. Jadi orang yang menimba ilmu, dia beramal. Walaupun dia tak mengajar, tapi dia beramal, maka akan lahirlah kesan daripada ilmu itu. Akidah yang sahih, amalan, ibadat, akhlak dan sebagainya akan terjemahlah. Sebab dia ibarat tanah yang subur. Tanah yang subur. Contoh yang kedua itu ialah orang yang dapat manfaatkannya kepada orang lain. Tulis itu. Ada ketikanya ilmu ni, banyak ilmu yang kita pelajari, kita tak ada kesempatan nak beramal. Kerana ilmu itu adalah ilmu sunat. Dan amalan-amalan sunat ni banyak. Tapi bila kita mengajar, maka kita macam air tadilah. Kita menjadi tempat dipanggil bertakungnya ilmu, kemudian dapat diambil faedah daripada orang lain. Atau walaupun kita tak mengajar, bila kita bersembang dengan orang, bila kita ada ilmu, bila kita bersembang dengan orang lain, maka automatik akan keluar. Dipanggil mutiara-mutiara ataupun ucapan-ucapan yang terhasil daripada ilmu yang ada pada kita. Ataupun sekurang-kurangnya dakwah ni ada dua jenis. Dakwah bil maqal dan juga dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak, dengan teladan. Jadi orang berilmu, kita patut tengok orang suka mengaji, penampilan diri dia saja pun sudah mengajar orang lain. Tentang sunnah Nabi sebagai contohnya. Tentang percakapan yang baik, tentang akhlak, dia jumpa orang, dia bagi salam. Mana orang boleh mempelajari sesuatu daripada akhlak dia itu. Ini kategori yang kedua, iaitu contoh bagi orang yang dapat memanfaatkannya, yakni ilmu untuk orang lain. Dan contoh yang ketiga, iaitu tanah yang rata tadi, yang tidak menakung air, yang tidak menerima air dan juga tidak menakungkan air, adalah bagi orang yang tidak memperoleh apa-apa dari dua itu. Makna sama ada daripada ilmu untuk diri dan juga untuk memanfaatkan orang lain. Makna orang ini adalah kalau dalam teks hadis, di sini mungkin Imam Ghazali dia bawa separuh hadis. Nabi menyatakan yang ketiga itu ialah orang yang yarfa'u lahu ra'san. Mana orang yang tidak memberi respon pada ilmu, hidayah dan ilmu yang aku sampaikan. Dia tak ambil peduli. Dan dia tidak ambil peduli. Maka itu dia akan jadi orang yang ketiga lah. Yang maknanya orang yang jahil, orang yang tidak dipanggil apa, yang tidak memberi manfaat untuk dirinya, apatah lagi untuk orang lain. Bersabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin ilmin yuntafa'u bih." Ila akhir hadis. Apabila mati seorang anak Adam itu, terputuslah amal perbuatannya, yakni amal salihnya, berhenti setakat usia dia itu, umurnya itu, kecuali 3 perkara. Salah satu daripadanya ilmu yang dimanfaatkan. Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, hadis ni pun ada yang kuat. Tengok dalam nota kaki di bawah, dirawikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang disebut di sini hanya satu, maka 2 lagi ialah sedekah jariah, ni wakaf, dan anak yang saleh yang berdoa kepadanya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, beramallah dengan pesanan Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang kamu dengar daripada aku walaupun satu kalimah. Jadi hadis-hadis yang sahih itu tuan-tuan kongsi-kongsikan. Sekarang ni zaman Facebook dan zaman WhatsApp,
zaman TikTok dan sebagainya, kongsikan yang baik. Yang pertama sekali, tuan-tuan akan dapat pahala. Bila ada orang yang baca, dia beramal, bila kita mati nanti pun dia masih hidup, dan kemudian dia ajarkan pula orang lain, maka kita akan dapat pahala. Dan disiplinnya sama macam tadilah. Tuan-tuan kena tasabut, kena pastikan kebenaran dan naqal lah. Itu yang paling baik. Kita naqalkan saja daripada kitab itu orang panggil apa, kitab yang panggil yang mesti kalau kita nak naqal daripada buku, mesti pengarangnya itu adalah pengarang yang tersabut lah, pengarang yang dia menulis dengan disiplin. Kalau dia beli hadis itu, mana dia akan nyatakan darjat hadis. Kalau tuan-tuan nak nakalkan di sini, nakalkanlah, sebab kita, terutama sekali yang kita telah mendapatkan, yang kita telah baca dan kita buat semakan sebuah sikit, tuan-tuan boleh nakalkan, insyaAllah berkongsi, mudah-mudahan beri manfaat untuk berpanjangan, insyaAllah. Bersabda Nabi SAW, adalu alal khairi kafa'ilih. Menunjuki kepada kebaikan adalah sama seperti mengerjakannya. Tuan-tuan kena tambah sikit lima hadis ini. Menunjuki orang lain kepada kebaikan, kafa'ilihi, pahalanya menyamai pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Maknanya apa? Bila kita tunjuk orang lain sembahyang duha, dia tak pernah sembahyang duha, kemudian kita cerita dekat dia sembahyang duha ni sekian-sekian, manfaatnya sekian-sekian, maka dia pun sembahyang duha. Kita tak sembahyang duha, tapi dia sembahyang duha macam kita sembahyang duha. Itu makna adalu ala khair kafa'il. Bila dia sembahyang macam kita sembahyang, itu adalu ala khair kafa'il, sebab dia salat dengan sebab kita yang tunjuk kat dia. Dia melakukan kesilapan, kemudian kita ajar dia yang betul. Soalan macam kita yang melakukan benda yang betul itu. Walaupun dari segi hakikatnya dia yang buat. Tapi oleh kerana kita yang mendidik dia melakukan yang betul, maka dia buat macam kita buat. Itu maksud dia. Hadis ini dirawikan oleh At-Tirmizi dari Anas. Hadis nombor 2 itu dirawikan oleh At-Tirmizi dari Anas, katanya hadis gharib. Pengarang kitab kita ini dia terjemah tidak sempurna. Dia terjemah separuh. Jadi diberhenti situ. Karena hadis ini adalah hadis yang masyhur. Imam Tirmizi kata hadis gharib. Kerana hadis gharib ini dia boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Dan dalam kitab asal Imam Zuhair al-Iraqi, dia menyatakan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Abu Daud, malah Imam Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi sahih daripada sahabat yang lain namanya Abi Mas'ud Al-Badari. Jadi melalui jalan Anas gharib. Tapi melalui jalan Abi Mas'ud, kata Imam Tirmizi sendiri hadis sahih. Tapi lafaznya man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Lafaznya agak beza tapi makna sama. Lafaz yang sahih itu termasuk diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu man dalla ala khairin, barang siapa menunjuki kepada suatu kebaikan, maka baginya seumpama pahala orang yang melakukannya. Jadi tuan-tuan tulis itu. Yang hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan hadis sahih. Jadi kalau dah sebut Imam Muslim itu memang sahih lah. Tak perlu ditanya lagi sebenarnya hadis itu. Jadi sepatutnya terjemahan itu dilanjutkan. Karena nanti kalau orang yang mungkin dia tidak sempat merujuk hadis ini kepada ulasan yang asal,
maka mungkin dia menganggap gharib itu dhaif. Yang tidak hadis ni hadis yang sahih. Sabda Nabi SAW, la hasada illa fi ithnataini rajulin atahu Allahu azza wa jalla hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Wa rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Tidak boleh iri hati ataupun tidak ada hasad. Hasad mana? Iri hati. Selain kepada dua. Yang pertama, hasad ni ada dua makna tuan-tuan sekalian. Satu, hasad dengan makna ghibtah. Itu boleh. Di sini hasad dengan makna ghibtah. Iaitu kita iri kepada orang lain tapi tanpa ada hasrat untuk menghilangkan nikmat itu daripada dia. Kita iri hati untuk menjadi macam dia. Tapi kita tidak mengharapkan nikmat itu hilang daripada dia. Satu lagi hasad yang dilarang oleh syarak. Malah akan menghakis kebaikan kita, iaitu hasad di mana kita mengingini kebaikan yang ada pada orang lain, pada masa sama kita mengharapkan kebaikan itu hilang daripada dia. Dan kadang-kadang tak ingin pada dia pun, tapi kita tidak ingin pun nikmat itu, tapi kita ingin melihat dia rugi. Dia hilang nikmat itu. Itu hasad yang dilarang oleh syarak. Ya, mungkinlah orang Melayu disebut apa? Hasad dengki. Hasad dengki itu. Itu mungkin ungkapan yang paling baiklah untuk menterjemahkan hasad dalam kategori yang dilarang oleh syarak itu. Tapi di sini kata Nabi, hasad yang baik dia panggil, iri hati yang baik, iaitu yang pertama berhasad atau beri hati pada orang yang dianugerahi Allah ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya. Mana dia melakukan benda betul dengan ilmunya dan diajarkannya kepada manusia. Jadi kita boleh letaklah hati, ya Allah, kalau aku ni jadi macam dia, aku akan mengajar lebih daripada dia lagi. Aku akan buat baik lebih daripada dia lagi. Dan yang kedua, orang beriri hati pada orang yang diberikan Allah harta, maka dipergunakannya harta itu pada jalan kebaikan, kebajikan. Boleh kita tengok dia tu, kita letaklah hati. Kalaulah Allah Ta'ala bagi kekayaan macam dia, aku akan infak lebih daripada dia lagi. Jadi maknanya iri hati itu adalah diharuskan oleh syarak. Hadis yang ketiga ini dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang kuat. Sabda Nabi SAW, man ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafa'uka? Qala alladhina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Ya, rahmat Allah akan senantiasa dilimpahkan kepada khalifah-khalifahku. Siapa khalifahmu? Tanya sahabat. Nabi menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Dirawikan oleh Ibnu Abdul Barri dari Al-Hasan. Al-Hasan ni Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Hadis mursal. Kerana Imam Hasan Basri tak pernah jumpa Rasulullah. Dan dia sempat jumpa dengan sahabat radhiyallahu anhum. Dia lahir pada era hujung zaman Sayyidina Umar. Dan dia sempat belajar dengan Sayyidina Ali. Ramailah sahabat-sahabatnya. Dia sempat belajar. Ya. Dan hadis ini mursal. Jadi biasanya hadis para ulama memang menerimalah Imam Hasan Basri ini. Hatta kalam-kalam dia sendiri. Ada nasihat-nasihat Imam Hasan Basri ini, dia menyamai, dia panggil, ataupun memang daripada orang panggil apa, lahir daripada, kalau bukan hadis sekalipun, memang Hasan Basri ini, ungkapan-ungkapan hikmah dia itu memang lahir daripada Quran hadis. Ya, maknanya dia seorang tokoh yang terkenal lah, Al-Imam Hasan Basri. Dalam tafsir pun banyak ucapan dia, pandangan
tafsiran dia. Dalam hadis pun dia termasuk dalam muhaddisin juga. Dalam tasawuf pun dia masuk dalam tokoh yang selalu dinakalkan. Pandangan-pandangan dipanggil hikmah, ungkapan-ungkapan hikmah daripada beliau. Jadi tuan-tuan sekalian, selesai kita hadis menurut asar. Adapun asar iaitu ungkapan sahabat-sahabat ataupun tokoh-tokoh Islam, tabi'in dan sebagainya. Ini kita berhenti di situ. Jadi alhamdulillah selesai kita dalam bab yang kedua ini. Bab yang ketiga, bab yang pertama fadl ilmi, kelebihan ilmu. Bab yang kedua fadilatu ta'allum, kelebihan belajar. Dan sekarang ni kita berada dalam bab yang ketiga iaitu fadilatu ta'lim. Selesai dah kita ayat Quran dan hadis, dan kita akan masuk selepas ini al-asar. Asar dan diikuti dengan akal. Kelebihan mengajar berdasarkan kepada akal. Dalil-dalil akal. Dan apa yang dapat dicapai oleh akal ataupun berdasarkan rasional. Jadi di antara perkara yang perlu diberi tumpuan kita Ihya Ulumuddin ini ialah kupasan Imam Al-Ghazali, kerana dia itu mengambil taraf tadabbur. Kupasan Imam Ghazali buat tentang ayat Quran, tentang hadis dan juga tentang renungan dia, tentang ilmu, renungan dia tentang belajar, renungan dia tentang taklim. Maka itu berdasarkan pengalaman dia. Pengalaman dia dipanggil. Aspek-aspek yang perlu diberi keutamaan dalam belajar, dalam pembelajaran. Itu dipanggil, kita boleh sebut sebagai Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia membantu kita untuk mentadabbur berdasarkan pada pengalaman dia. Pengalaman seorang yang menguasai banyak bidang ilmu. Sama ada dari ilmu wahyu ataupun ilmu akal. Ilmu dipanggil ilmu akli lah, mantik, falsafah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari Selasa. InsyaAllah esok pun ada pagi. Boleh insyaAllah, kalau tidak ada halangan apa-apa kita sambung lagi pagi esok insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Putuskan ya insyaAllah.